Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang sebenarnya menjadi perbincangan dan juga perhatian rakyat Malaysia ketika ini. Topik yang kita pilih ialah politik 2021, kawan atau lawan. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya, dan dua tetamu yang akan memberi pandangan dan pendapat berkaitan dengan isu ini sudah pun berada bersama saya di studio. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Mazlan Ali, iaitu pensyarakanan Pusat Perdana di Fakulti Razak UTM. Jadi Doktor, apa khabar? Ya, khabar baik. Ini topik yang pastinya akan menjadi panas sikit. Ya, sedang panas sekarang. Dan kita juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Azmi Hassan, iaitu seorang geostrategis yang sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi. Jadi Azmi, apa khabar? Baik, cuma 6 hari dah jadi panas dah. 6 hari 2021. Jadi itu topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, dan saya percaya anda yang sedang bersama kami ketika ini juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Jadi seperti biasalah, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Barangkali menariklah kita dapatkan dulu pandangan daripada Dr. Azmi Hassan sendirilah. Apa yang berlaku hubungan hala tuju kerjasama UMNO bersatu tiba-tiba menjadi satu isu politik yang cukup menarik, dan ianya menjadi lebih menarik lagi apabila hari ini Tan Sri Anwar Musa yang telah pun dipecat sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional dan ianya telah pun melalui press conference ataupun apa nak panggil dalam bahasa dalam sidang media yang berlaku sebelah petang tadi pun, dia memberikan kenyataan tentang apa yang berlaku sebenarnya sehingga dia dipecat sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jadi pandangan Azmi, apakah ini sesuatu yang dijangkakan akan berlaku, hubungan di antara UMNO dan Bersatu dalam Perikatan Nasional? Ya, hubungan UMNO dengan Bersatu itu daripada dulu, bulan-bulan lepas memangnya dikatakan agak kendur. Cuma masalahnya saya melihat kepimpinan UMNO jarang menyatakan apakah kedudukan UMNO dengan Perikatan Nasional itu. Sebab itu saya melihat terdapat kucak-kacir sedikit. Tetapi jikalau kita lihat kesemua resolusi daripada mesyuarat ketua bahagian UMNO itu adalah amat jelas sekali. Dan bagi saya mesyuarat MKT malam ini sukar untuk menolak kehendak akar umbi itu sendiri, kerana UMNO adalah akar umbi. Jadi bagi saya, kenapa kemelut ni berlaku adalah semasa bermulanya Sheraton Move itu, di mana UMNO menyokong Bersatu untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu, sepatutnya UMNO telah berfikir panjang pada ketika itu. Tapi yang saya melihat, UMNO hanya memikirkan bahawa mereka nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan mengelakkan DAP dalam kerajaan. Itu saja mereka berfikir. Tapi mereka tak berfikir apa yang akan berlaku selepas itu. Jadi kalau tidak direncanakan, maka yang terjadinya hari inilah. Tapi kita tengok malam ini apa keputusan daripada MKT. Pandangan Dr. Mazlan dalam isu ini, Dok? Ya, saya melihat UMNO sekarang sedang menilai kedudukannya di dalam Perikatan Nasional. Mungkin mereka berfikir bahawa survival mereka untuk masa hadapan itu tidak begitu terjamin. Sebab itu kita lihat pada bulan September yang lepas, apabila dakwaan Datuk Seri Anwar mengatakan beliau mendapat majoriti, hari ini ternyata benar, kerana telah pun didedahkan oleh Tan Sri Anwar Musa bahawa ada sokongan daripada UMNO itu. Kemudian berlaku di Perak. UMNO sendiri menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Menteri Besar daripada Bersatu. Dan nampaknya belum lagi reda di Perak. Kita lihat nampaknya UMNO terus-menerus memberi tekanan. Saya menilai tindakan UMNO ini mungkin untuk memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen untuk diberi laluan pilihan raya, kerana UMNO yakin mereka boleh menang dalam pilihan raya sekiranya diadakan pada masa sekarang. Okey.
Sesuatu yang menarik juga barangkali Azmi, ada juga pandangan-pandangan berbeza sebenarnya daripada tokoh-tokoh UMNO sendiri berkaitan dengan apa yang berlaku ketika ini, dan kita pun tahu ada press statement yang telah pun dibuat oleh beberapa tokoh UMNO yang tidak menyetujui apa yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi apakah ini akan mengakibatkan UMNO mungkin akan menghadapi masalah ataupun menghadapi apa yang disebut sebagai perpecahan dalam UMNO itu sendiri? Ya, memang ada dikatakan, terutama sekali hari ini banyak kenyataan dikeluarkan sama ada UMNO sepatutnya berada dalam Perikatan Nasional ataupun sebaliknya. Tapi bagi saya memang itu suara yang katakan suara kuat, tapi bagi saya suara daripada akar umbi itu adalah lagi kuat. Jadi akar umbi telah menyatakan bahawa mereka tidak mahu bersama dengan Bersatu, dan sukar untuk MKT UMNO menolak hasrat akar umbi itu. Dan memang betul Dr. Mazlan bahawa kalau UMNO berada dalam kekuatan yang agak kuat, sebab tu mereka dikatakan agak yakin untuk mengadakan pilihan raya bila-bila masa. Tapi masalahnya kalau kita lihat status quo sekarang, satu parti pun tak akan dapat apa yang dikatakan formidable majority. Kalau dia adakan pilihan raya pun kita akan berbalik macam roundabout lah, akan berbalik kepada perebutan kuasa. Jadi seharusnya sebelum UMNO dikatakan untuk mendesak pilihan raya diadakan, mereka mesti ada kerjasama politik dengan parti politik lain. Bersendirian sebab UMNO Barisan Nasional bukan Barisan Nasional dulu. Kalau dulu mungkin boleh bersendirian, tapi sekarang bagi saya sukar untuk Barisan Nasional bersendirian, kerana kekuatan Barisan Nasional hanyalah kepada UMNO, bukan parti-parti yang lain. Hasrat akar umbi itu sesuatu yang menarik juga lah. Sebelum saya dapatkan pandangan Dr. Mazlan, barangkali Azmi daripada pandangan, daripada kajian, biarlah your own personal observation lah, apa sebenarnya yang tidak menggembirakan UMNO ketika berada bersama dengan Bersatu dalam dan juga PAS dalam Perikatan Nasional? Kalaulah saya pemimpin tertinggi UMNO sekarang ini, saya akan tidak bergembira juga dengan apa yang berlaku. Kerana dalam Perikatan Nasional, sokongan UMNO itu adalah yang paling jitu berdasarkan jumlah kerusi parlimen yang dimiliki oleh ahli parlimen UMNO. Jadi apa yang dilakukan oleh Bersatu, terutama sekali yang terbaru bila Dato' Ashraf Wajdi mengatakan bahawa ada gesaan ataupun ada langkah untuk menarik ahli-ahli UMNO menubuhkan cawangan dan bahagian, itu yang sebenarnya yang tidak menggembirakan. Tapi dalam status quo sekarang, saya amat memahami kenapa kepimpinan UMNO ataupun UMNO itu tidak gembira, dan juga akar umbi itu tidak gembira, kerana mereka melihat Bersatu itu cuba memusnahkan UMNO itu sendiri. Dan ini dikatakan tidak dapat disangkal. Ada pandangan-pandangan di media sosial Dr. Mazlan, ya, antara sebab kenapa UMNO tidak gembira berada dalam Perikatan Nasional ialah kerana jawatan-jawatan penting seperti dalam kabinet, baik menteri maupun timbalan menteri, tidak diberikan dengan begitu memuaskan kepada UMNO, sedangkan UMNO merupakan parti yang paling banyak kerusi jika dibandingkan dengan parti-parti lain dalam PN. Apakah doktor juga merasakan mungkin itu salah satu sebab? Ya, kita percaya bahawa perkara tersebut adalah satu daripada pertimbangan UMNO. Kerana UMNO bukan saja parti yang mempunyai kursi parlimen yang paling besar, tetapi juga beberapa kerusi yang menjadi milik Bersatu sekarang sebenarnya berasal daripada UMNO. Dan mereka mengatakan bahawa sepatutnya UMNO mendapat kedudukan yang sepatutnya dalam sebuah koalisi, di mana jawatan-jawatan kabinet yang sekurang-kurangnya jawatan timbalan Perdana Menteri itu dah diperkata ramai lah. Dalam permulaan pembentukan kerajaan dahulu sepatutnya diberi kepada UMNO. Dan calon yang disebut-sebut pada masa itu iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi akhirnya tidak menjadi kenyataan. Dan beberapa kementerian-kementerian kanan dan kementerian yang ada hubungan dengan rakyat, maksudnya dari segi politik itu mereka melihat kementerian yang agak strategik dengan politik didakwa tidak diberi kepada UMNO. Saya sebenarnya yakin bahawa ini adalah salah satu sebab, kerana UMNO merasakan bahawa
mereka tidak diberi layanan yang adil dalam sebuah koalisi. Okey, kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu buat seketika sahaja, dan kepada anda, gunakanlah kesempatan dan peluang ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ulangi lagi, dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita berehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang topik politik 2021, kawan atau lawan. Baik, sesuatu yang menarik jugalah Dr. Azmi. Kalau kita lihat malam ini juga Parti Bersatu juga sebenarnya akan bermesyuarat, Majlis Tertinggi akan bermesyuarat untuk membuat penilaian dan juga keputusan mereka berkaitan dengan kemelut yang sedang berlaku ini. Tetapi jelas bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila isu ini meletup, dia tidak membuat sebarang kenyataan sebenarnya. Jadi pandangan, kenapa ini berlaku? Ya, sepatutnya Bersatu ataupun Presiden Bersatu tidak perlu membuat kenyataan kerana ini adalah masalah UMNO yang dimulakan oleh UMNO juga. Walaupun ianya berkaitan dengan Perikatan Nasional Bersatu, seharusnya Majlis Tertinggi, kalau mereka bermesyuarat malam ni bersatu, hanya dikatakan perlu memerhatikan saja. Kerana sekarang apa yang dikatakan adalah keputusan di tangan UMNO sebenarnya. Tapi kalau Syakawi tanya saya lah, apa keputusan MKT UMNO pada malam ini, adalah saya menjagakan ianya adalah status quo. Tidak akan berlaku bahawa UMNO menarik diri secara 100%. Kerana pada ketika ini rakyat tidak mahu melihat pilihan raya. Jadi itu yang dikatakan akan mengekang sedikit UMNO daripada membuat keputusan yang drastik dalam hal ini. Kalau UMNO memerlukan strategik, keputusan yang strategik lah. Jadi pada ketika ini dikatakan bahawa status quo akan kekal. Tapi bila pandemik itu dapat dikawal, kita pasti UMNO akan memaksa Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Okey, cuba kita dengar apa komen daripada pemanggil kita yang ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Serkawi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Baha. Ya. Oh, sehat ya? Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya terima call saya ni dengan ruang bicara ni kan. Ya. Dan saya pun amat sukalah bila topik topik politik ni kan. Okay. Yang terkini. Memang panas saya ni. Ya. Okey. Assalamualaikum kepada dua ahli panel. Ya. Yang bijaksana, walaupun malam ni saya beranggapan bernama panggil pemimpin UMNO, tapi tak apalah. Dia orang tengah meeting. Secara baiklah, secara ilmiah ilmiah lah Syakawi ya. Betul. Okey, saya nak tanya sebagai ahli akaumi lah Syakawi ya. Saya menyuruh kembali lah pada PRU 14 yang lepas kan. Apabila keputusan dikeluarkan, banyak cakap kata fitnah lah apa pasal 1EDB, tapi ternyata benda tu betul. Dan sampai kes pun dah dijatuhkan hukuman, tapi masih dalam rayuan. Kita mau panjang tu kan. Tapi sekarang ni bila isu berkenaan dengan pemimpin UMNO tertinggi ni, terutamanya Presiden dan juga Setiausaha Agung mengatakan akar umbi buat keputusan no Anwar, no DAP. Tapi apabila Datuk Seri Anwar nak bawa numbers ke Agung, dia orang petikai kan. Tapi sekarang dah bila mantan SUA BN dan juga MN mengatakan hari ini yang dua tokoh politik, tokoh pemimpin UMNO, presiden dengan mantan presiden buat SD kepada tu kan. Jadi sekarang ni nak tanya dengan dua ahli panel ni lah kan ya. Terikhlas kan. Mana ahli tuju UMNO sekarang ni? Nak kata saya tak setuju bila ada kata UMNO boleh menang besar dalam PRU 15 ni. Sekarang tengok keadaan pun semua ahli pun dah kelang kabut dah sekarang ni. Dah tak karuan lah. Ya. Jadi nak minta pandangan dua ahli panel ni. Okay. Yang keduanya Syakawi, sekiranya lah Tan Sri Muhyiddin pergi jumpa Agung untuk bubarkan Parlimen, dan saya rasa lah
ikut pada keadaan banjir, konflik, ekonomi tak betul, dengan bajet baru diluluskan, belum nak disalurkan lagi kan. Saya rasa Agong takkan terima untuk bubarkan parlimen. Tapi apakah cara-cara lain? Mungkin agaknya Agong akan panggil semua parti-parti, pimpin parti politik untuk berbincang ke ataupun macam mana, minta pandangan ahli panel. Okey. Itu saja Syakawi. Terima kasih Syakawi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Menarik apa yang dibagikan oleh Bahar. Mungkin Dr. Azmi jawab soalan yang pertama dan mungkin Dr. Mazlan nanti menjawab persoalan yang kedua. Jadi mungkin Mi dah dapat tangkap persoalan yang pertama tadilah. Kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini, mereka boleh bekerjasama dengan mana-mana parti politik pun, tetapi mereka tak akan bekerjasama pada ketika itu dengan Anwar PKR dan juga dengan DAP. Tetapi seolah-olah sekarang ini kalau mengikut apa yang disebut dalam press conference, ada surat yang mengatakan bahawa mereka akan menyokong Anwar. Pendirian UMNO itu. Ya, memang keliru dalam perkara ini. Tapi saya membacanya itu adalah percaturan politik UMNO. Kita ambil kes Perak umpamanya. Ada urus-urus katakan UMNO akan bekerjasama dengan DAP. Tapi sebenarnya ianya adalah untuk memaksa bersatu menyokong calon menteri besar UMNO. Ini percaturannya. Bila ada tuduhan yang mengatakan benar ataupun tidak, kalaupun benar sekalipun bahawa UMNO menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ataupun boleh bekerjasama dengan DAP, itu saya membacanya sebagai untuk memaksa bersatu supaya lebih menghormati UMNO. Kerana UMNO boleh membuat keputusan yang mengejutkan. Jadi bukan 2 minggu lepas, semasa merasmikan ketua bahagian mesyuarat bahagian di Johor, Datuk Dr. Adam Baba mengatakan beri laluan kepada Paguh. Ramai yang melenting. Tapi saya membacanya adalah itu adalah satu isyarat tersirat kepada bersatu bahawa Presiden Bersatu pun memerlukan ihsan UMNO untuk bertanding, bahawa sokongan UMNO itu diperlukan. Jadi sebab itu saya membaca sokongan kepada Datuk Seri Anwar, sokongan kepada untuk bekerjasama dengan DAP itu adalah cuma political maneuvering untuk memaksa bersatu menghormati UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Mungkin Dr. Mazlan, pandangan doktor dalam isu seperti ini? Ya, yang kita dengar banyak khabar-khabar angin yang mengatakan bahawa pilihan raya akan diadakan pada bulan Mac. Khabarnya. Jadi kerana itu UMNO sekarang sedang melakukan satu move untuk menekan. Maka sekiranya kerajaan PN jatuh dalam teori ini, maka tempoh 2 bulan untuk mengadakan pilihan raya, iaitu pada bulan Mac. Tetapi pandangan saya berdasarkan kepada situasi negara sekarang dengan peningkatan COVID yang tinggi, keadaan banjir dan masalah ekonomi yang masih tidak serancak dahulu. Saya fikir meskipun Yang Berhormat Perdana Menteri membawa cadangan untuk membubarkan, memohon kepada Agong untuk membubarkan, belum tentu perkara itu boleh dibubarkan oleh tuanku. Sebenarnya masih ada pilihan. Sekiranya UMNO melakukan satu tindakan menarik sokongan dan kerajaan jatuh, tuanku ada pilihan untuk memanggil mana-mana ahli Dewan Undangan, ahli Parlimen, ahli Dewan Rakyat yang pada pandangan baginda mempunyai majoriti. Maka pada masa itu pilihan yang ada pada Seri Paduka Baginda adalah melantik seorang Perdana Menteri baru daripada mereka yang mempunyai majoriti. Maknanya strategi UMNO untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional untuk membuka ruang kepada pilihan raya juga mungkin menjadi satu strategi yang salah. Kerana keputusan bukan di tangan UMNO, tetapi keputusan itu sebenarnya adalah kepada budi bicara Seri Paduka Baginda. Daripada kemelut yang sedang berlaku sekarang ni, Azmi, PAS seolah-olah tersepit
di antara dua rakan yang cukup baik lah sebenarnya. Jadi apakah PAS, apa yang akan PAS lakukan sekiranya lah kemelut ini menjadi kenyataan sebenarnya? Ya, kalau kita baca tindakan PAS hingga ke hari ini, mereka mahu mengekalkan Perikatan Nasional itu sebagai sekarang. Maksudnya mereka berada dalam Perikatan Nasional dan UMNO menyokong Perikatan Nasional itu hasrat PAS. Tapi jikalaulah UMNO dikatakan terkeluar, tidak mahu menyokong Perikatan Nasional, dari segi strateginya, PAS perlu bersama UMNO. Kenapa saya berkata demikian adalah seteru PAS adalah UMNO. Kerana mereka cuba meraih sokongan yang sama. Jadi perbincangan mengenai agihan kerusi perlu dilakukan dengan seteru yang paling utama. Sebab bagi saya, seteru PAS bukan bersatu. Jadi pengagihan kursi memang senanglah. Jadi kalaulah PAS berfikir strategik, berfikir panjang, kalau tiba masanya PAS untuk memilih antara bersatu ataupun UMNO, secara strategiknya PAS akan memilih UMNO. Kerana mereka perlu berbincang dengan UMNO tentang agihan kursi. Jadi itu yang dikatakan pendirian PAS yang akan berlaku. Okey, antara syarat yang disebutlah yang dimainkan di media, kalaulah UMNO menarik diri dari PN, ini bererti juga bahawa mereka mahu supaya tokoh-tokoh UMNO yang memegang jawatan dalam kabinet khususnya harus juga meletakkan jawatan. Jadi apakah doktor melihat itu akan berlaku? Ya, kita sebenarnya malam ni sedang menunggu sesuatu yang sangat penting, di mana Majlis Tertinggi UMNO mereka sedang bermesyuarat. Ramai yang mengatakan ada berdasarkan kepada keputusan mesyuarat di bahagian. Majoriti mengatakan tidak mahu mengadakan hubungan dengan bersatu. Dan kita lihat di Kelantan ada seorang pemimpin UMNO yang kanan telah pun meletakkan jawatan di sebuah JLC. Sebut dia nama. Ahmad Jazlan. Ahmad Jazlan, tak silap saya. Dan sebenarnya pada saya ini tindakan yang agak ekstrim sebenarnya. Bukan senang seorang pemimpin yang boleh menunjukkan situasi ataupun prinsip yang begitu tegas. Menunjukkan bahawa keazaman UMNO. Saya fikir sekiranya keputusan pada malam ini harus menarik daripada kerajaan ataupun dalam agensi-agensi kerajaan. Saya fikir majoriti daripada mereka akan akur. Kerana kita lihat sehari dua ini beberapa menteri dan juga pemimpin-pemimpin kanan UMNO telah menyatakan bahawa mereka akan akur. Ini adalah satu keputusan yang sebenarnya Prof, kita pun kita merasa adakah ini akan real berlaku atau tidak. Seperti yang Prof sebut tadi, mungkin status quo-nya kekal. Sebenarnya merancakkan lagi politik ni. Kita pun rasa agak teruja menunggu keputusan. Adakah status quo kekal ataupun UMNO bertindak keluar daripada kerajaan. Itu satu perkara yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Tapi Dr. Mazlan, saya rasa selepas malam ini ianya akan menjadi anti-climax. Sebab kita menunggu satu keputusan yang ekstrim. Tapi bagi saya tidak akan ada keputusan daripada UMNO yang menyuruh menteri, timbalan menteri menarik diri. Tidak akan, benda itu tak akan berlaku. Kerana kalau keputusan itu dibuat, maksudnya kerajaan Tan Sri Mahyudin dah tak ada secara teorinya. Tapi sebab itu saya katakan bahawa status quo akan tetap. Apa yang berlaku pada ketika ini dan besok pagi ianya akan kekal. Okey, ada juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO sendiri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Dia mengatakan bahawa Bersatu mencuri dan membeli ahli UMNO. Jadi apakah itu betul terjadi ataupun apa maksud kenyataan seperti itu sebenarnya? Saya jawab dulu. Memang dikatakan kalau benda itu tidak berlaku, Dr. Ashraf tidak akan menyuarakan sebab beliau bercakap atas kapasiti sebagai Ketua Pemuda. Dan bagi saya kemungkinan ada wang ditawarkan untuk menubuhkan bahagian Bersatu. Dan apa yang diperlukan adalah hanya memerlukan seorang dua daripada ikon UMNO saja. Tidak perlu ditawarkan kepada semua ahli UMNO. Kalau ada satu dua ikon UMNO yang dikatakan membubarkan cawangan UMNO dan menubuhkan bahagian baru untuk Bersatu, itu yang dikatakan sebagai coup oleh Bersatu tu. Jadi
kalau nak dibuktikan ada kebenarannya, tiada kebenaran, hanya mereka yang terlibat yang tahu perkara ini. Tapi kemungkinan itu memang tetap ada, dan saya rasa sebab itulah dikatakan salah satu sebab kenapa berlaku pada ketika ini adalah perkara itu dan mencuri ahli-ahli. Okey, Dr. Mazlan, kalau kita imbas kembali dalam PRU 14, hakikat yang harus diterima oleh UMNO ialah mereka kehilangan banyak kerusi sebenarnya. Prestasi mereka dikatakan tidak sehebat sebelum ini. Tetapi apakah mereka begitu yakin bahawa dalam PRU ke-15 nanti mereka boleh bangkit semula dan memenangi ataupun memerintah semula Malaysia ini? Ya, kalau kita lihat selepas tahun pemerintahan Perikatan Nasional Pakatan Harapan berlaku beberapa pilihan raya kecil, UMNO nampaknya mula meningkat momentumnya. Selepas beberapa pilihan raya di Cameron Highland, di Semenyih, kemudian di Rantau, kemudian yang terakhir di Tanjung Piai, di mana Barisan Nasional melalui MCA telah menang besar. Sebenarnya ada satu lagi petunjuk yang agak kuat sebenarnya di Slim, di mana kalau kita analisis dari segi dapatan daripada keputusan pilihan raya itu menunjukkan orang Melayu sebenarnya telah kembali menyokong status quo UMNO itu kembali seperti PRU 2004 sebenarnya pada masa itu. Sebenarnya itu petanda-petanda bahawa ada pemulihan sokongan terhadap UMNO ini. Satu, malah beberapa kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh ahli-ahli akademik menunjukkan bahawa ada peningkatan sokongan terhadap UMNO ini. Maka untuk menyatakan adakah UMNO sekarang ada upaya untuk menang dalam pilihan raya ke-15, pada tanggapan saya lah selaku pengkaji politik, juga saya ada buat beberapa research politik, saya yakin bahawa UMNO ada kemampuan. Akan tetapi sekiranya perkara pilihan raya ini berlanjutan untuk beberapa tahun akan datang, misalnya mungkin berlaku pada 2022 atau 2023, pada masa itu momentum UMNO tidak sekuat sekarang. Sebab itulah saya lihat UMNO bersungguh-sungguh sekarang untuk membentuk situasi di mana Kerajaan Perikatan Nasional ini akhirnya akan terpaksa mencari jalan membubarkan parlimen ini untuk memberi laluan kepada pilihan raya. Ini sebenarnya pada saya peluang UMNO yang terbaik, tetapi tidak untuk setahun atau tempoh yang akan datang. Okey, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga dua ahli panel ya. Ada dua perkara lah. Okey. Ini apabila Tan Sri Anwar Musa mendedahkan surat rasmi parti di mana ditandatangani Datuk Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan juga Datuk Seri Najib bekas Presiden lah. Jadi membuat pengakuan untuk menyokong Datuk Seri Anwar sebagai CM. Ada sebab tersirat. Kedua-dua mereka ni mereka ada masalah di mahkamah. Jadi mereka cuba nak cari jalan siapa yang boleh melepaskan mereka. Jadi siapa yang boleh tolong, orang itulah dia akan minta pertolongan lah. Dan lagi satu, jika sekiranya bertujuan untuk membubarkan parlimen, ini bukan perkara yang bijak, kerana kita tak tahu, mungkin yang di-Pertuan Agong akan memilih untuk menstabilkan politik negara dan juga kerjaan. Yang di-Pertuan Agong akan memilih Perdana Menteri interim untuk sehingga pilihan raya ke-15. Apa pandangan ahli panel? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Sebelum menjawab persoalan itu, saya nak tanya Dr. Azmi, keyakinan lah. Apakah sekiranya apa yang diharapkan oleh UMNO ini ataupun apa yang dilakukan oleh UMNO sekarang ini dan pergolakan yang sedang berlaku ini menjadi satu kenyataan yang tidak dijangkakan, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya akan menjadi Perdana Menteri? Kemungkinan itu tetap ada lah. Tapi Akar Umbi telah menyatakan bahawa mereka
menolak kerjasama UMNO dengan Datuk Seri Anwar. Kenyataan itu keluar bersama dengan DAP tu, sama taraf dengan DAP, dan juga mereka tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu. Jadi memang betul bahawa keputusan akhirnya adalah terletak kepada Yang di-Pertuan Baginda Agong. Dan kalau kita lihat apabila Perdana Menteri meminta permohonan untuk melakukan pengisytiharan darurat, itu satu keputusan yang mengejutkan di mana Yang di-Pertuan Agong menolak permintaan Perdana Menteri. Jadi dalam hal pembubaran parlimen itu kemungkinan jikalau Perdana Menteri minta dibubarkan parlimen, besar kemungkinan itu ada bahawa Yang di-Pertuan Agong dikatakan akan memilih jalan lain. Tapi sekarang masalah Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri ini, dalam Pakatan Harapan pun mereka balik masih berbelah bagi. Sebab itu kelemahan pembangkang ataupun Pakatan Harapan, iaitu mereka tidak boleh bersetuju siapakah yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Tapi dalam hal ini, bila Tan Sri Anwar mengeluarkan surat sokongan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, itu adalah bulan September yang lepas, awal September yang lepas, sehingga sekarang telah banyak berlaku perubahan. Jadi tidak semestinya kalau ada ahli parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, pada ketika ini dah berubah banyak dah, terutama sekali daripada keputusan mesyuarat bahagian UMNO. Kedudukan DAP juga menarik selain daripada PKR sebenarnya, Dr. Mazlan. Ada pemerhati penganalisis politik yang mengatakan bahawa kalau apa yang dirancang ini menjadi kenyataan, maka kita mungkin boleh melihat satu jajaran politik yang baru sebenarnya di Malaysia. Apakah berkemungkinan itu akan berlaku sebenarnya, Doktor? Ya, sekiranya kita lihat kes yang berlaku di Perak sebelum ini, di mana beberapa pemimpin utama UMNO mengatakan mereka bersedia untuk melakukan penjajaran politik. Itu adalah kenyataan terbuka yang tidak berselindung, dan saya difahamkan, adakah benar atau tidak saya tidak pasti, bahawa rundingan antara UMNO dan juga parti-parti di dalam Pakatan Harapan telah berlaku. Tetapi oleh kerana persetujuan itu tidak dicapai, di mana DAP tidak dapat menerima keputusan untuk tidak disertai dari dalam kerajaan Perak itu, akhirnya perbincangan itu gagal. Saya fikir dalam politik ini satu simulasi yang tidak mustahil. Kalau dahulu Tun Dr. Mahathir adalah pemimpin yang semasa 22 tahun menjadi Perdana Menteri, dalam kempen politiknya, apa yang dia tidak kata kepada DAP? Satu parti yang ekstrim dan sebagainya. Tetapi akhirnya Tun Mahathir bekerjasama dengan DAP. Tun Mahathir punya sejarah yang pahit dengan Tengku Razali Hamzah. Pernah bertarung sehingga UMNO diharamkan. Akhirnya beberapa minggu yang lepas mereka boleh bersama di dalam, nampak seperti ada kerjasama. Jadi penjajaran politik ini, adakah UMNO boleh untuk melakukan kerjasama dengan DAP? Pada saya bukan perkara mustahil dalam politik. Min, barangkali anda ada pandangan tersendiri tentang kalau Dr. Mazlan kata bukan satu yang mustahil, agak mustahil pada keadaan sekarang lah. Tapi harapan untuk meredakan keadaan politik itu, untuk mendapatkan majoriti yang banyak itu, kerjasama itu sebaik-baiknya dijalinkan. Kalau PAS boleh kerjasama dengan DAP, kalau Dr. Mazlan gunakan Dr. Mahathir, saya gunakan ungkapan PAS. Jadi UMNO dikatakan tidak mustahil boleh menjalinkan kerjasama dengan DAP, kecuali UMNO itu berada dalam tempat duduk pemandu, itu driver seat. Itu kemungkinan boleh berlaku. Dan kita lihat bahawa dalam DAP sendiri pun banyak muka-muka baru yang akan naik dalam pemilihan yang akan datang. Muka-muka lama seperti YB Lim Kit Siang ataupun YB Lim Guan Eng, itu kira orang-orang lama. Dan stigma DAP, di situlah adanya stigmanya. Jadi kemungkinan kalau ada kepimpinan barisan baru dalam DAP, siapa tahu. Seperti kata Dr. Mazlan, bukan sesuatu yang mustahil. Saya juga nak berkongsi sesuatu. Ini just looking forward sajalah. Menganggapkan ataupun mengandaikan sekiranya ia menjadi kenyataan lah. Kalau kemelut politik ini berterusan dan akhirnya UMNO mungkin keluar daripada PN, apakah berkemungkinan juga PN, ialah mereka juga sedang mengadakan mesyuarat majlis tertinggi pada masa yang sama sekarang ini, apakah mungkin
boleh atau tak boleh atau berkemungkinan ataupun tidak bersatu mencari ataupun bergabung dengan parti lain bukan UMNO untuk mendapat majoriti dan terus menjadi pemerintah? Bagi saya melihat luka Bersatu, apa yang dilakukan oleh Bersatu itu bila keluar daripada Pakatan Harapan yang membuatkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. itu, luka itu adalah lebih berat berbanding luka hubungan antara UMNO dengan DAP. Jadi bagi saya nak menjawab soalan Syakwi itu, kemungkinan itu satu perkara yang luar biasa. Tapi dalam politik selalu orang mengatakan bahawa tidak ada kawan ataupun musuh yang kekal sebenarnya. Ya, sama dengan tajuk hari malam ni lah. Memang tak ada kawan. Tapi bagi saya sama juga bila akar umbi UMNO melihat Bersatu itu sebagai parti yang cuba merosakkan UMNO, sebab itu mereka menolak secara total kerjasama sebab luka itu terlampau dalam. Jadi sama juga saya melihat parti DAP, PKR, Amanah melihat Bersatu itu sebagai pengkhianat yang meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Apa akan jadi Dr. Mazlan kepada belanjawan 2021 yang sudah pun diluluskan dan kemudian menghadapi kita menunggu vaksin untuk COVID-19 dan sebagainya, memulihkan semula ekonomi. Kalaulah kemelut politik ini tidak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat ini, apakah itu akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada belanjawan yang telah pun diluluskan untuk tahun 2021 ini? Ya, itulah sebenarnya perkara yang menggusarkan kita dan juga rakyat. Saya dipahamkan ada undian dibuat secara online menyatakan majoriti daripada rakyat tidak bersetuju diadakan pilihan raya. Ini sebenarnya menggambarkan bahawa rakyat sebenarnya mahu apa yang lahir daripada perasaan rakyat hari ini adalah supaya kerajaan dapat memberi fokus kepada usaha untuk memulihkan negara kita. Belanjawan sudah diluluskan, alhamdulillah. Negara kita sedang menuju ke masa depan. Maka kita fikir sekiranya ahli-ahli politik ini dapat mempertimbangkan suatu keadaan untuk mereka sebolehnya bekerjasama untuk memberi fokus kepada negara ini adalah sesuatu yang mungkin menggembirakan rakyat. Tetapi ahli politik tetap ahli politik lah. Maka mereka akan terus berpolitik. Tetapi hakikatnya rakyat akan menjadi pengadil. Rakyat yang akan menilai dan selain daripada fungsi ahli politik itu sendiri juga diimbangi dengan institusi lain seperti institusi raja. Seri Paduka Baginda nampak mutakhir ini akan memainkan satu peranan yang begitu besar di dalam krisis politik ini, dan saya yakin bahawa tuanku ada cara bagaimana untuk mewujudkan satu keadaan dalam situasi politik yang agak tidak stabil ini. Rakyat akan jadi pengadil. Ini pun sesuatu yang menarik, Dr. Azmi. Kalau kita ikuti survey yang dibuat baru-baru inilah, jelas bahawa rakyat menyukai apa yang dilakukan oleh PN ketika ini, terutamanya dalam mengendalikan kes COVID-19, dalam mengendalikan untuk usaha untuk membangunkan semula ekonomi dan sebagainya. Dan dilihat juga bahawa populariti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri juga mendapat sokongan yang agak baik daripada rakyat. Apakah itu sebenarnya antara faktor yang membimbangkan UMNO? Tidak juga, tapi tinjauan itu adalah 2 bulan lepas, saya rasa. Sememangnya dikatakan pada ketika itu rakyat merasa yakin tentang kerajaan Pakatan Nasional menangani tentang pandemik ini, walaupun baru 2-3 bulan menerajui kerajaan. Itu adalah pada ketika itu. Tapi saya berterus teranglah, seperti kata Dr. Mazlan tadi, Dr. Mazlan mengatakan ahli politik tetap ahli politik. Dan bagi saya dalam keadaan yang kelang kabut ini, rakyat perlu dikatakan apa yang dia katakan, stamp their feet. Berikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mahukan daripada kerajaan. Kalau cakap pasal vaksin, Dr. Mazlan dan Syakawi, mungkin kita dah terlewat sikit.
bulan depan Februari baru batch pertama 1 juta daripada Pfizer. Singapura dah mula suntikan. Betul. Indonesia dah mula suntikan. Bukan masalah duit di sini. Kita ada dikatakan untuk membeli vaksin di sini, tapi mungkin penumpuan tidak diberikan 100%. Dan bagi saya amat kecewa dalam perkara ini. Sebab saya Mazlan dia muda lagi, saya dah tua, Syakari pun dah tua, dalam kumpulan vulnerable. Betul. Risau Jadi juga. risau tu. Tapi bagi saya agak terlewat. Bahawa kalau bulan Februari baru kita dapat first batch, itu adalah agak terlewat. Kenapa ini berlaku? Kemungkinan perhatian tidak berikan 100%. Sebab banyak politik dalaman yang mereka terpaksa tepis dalam perkara ini. Jadi itu yang dikatakan amat kecewa, dan rakyat perlu memberitahu ahli parlimen mereka apa yang mereka mahu dan apa yang mereka tidak suka, apa yang berlaku pada ketika ini. Daripada apa yang disebut oleh Dr. Azmi, barangkali Dr. Mazlan, ada juga yang mengatakan bahawa walaupun dalam situasi yang begitu terdesak sebenarnya, kita bercakap tentang masalah kesihatan, kita bercakap tentang masalah ekonomi, kita bercakap tentang masalah kesejahteraan rakyat, tetapi kalau terlalu banyak politik yang masih lagi dimainkan dengan begitu jelas sekali, apakah itu sebenarnya yang memberikan satu perasaan benci, perasaan menyampah rakyat kepada kepimpinan? Ya, kita sebenarnya bersimpati dengan cabaran yang getih dihadapi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Di awal beliau mengambil alih pemerintahan sebagai Perdana Menteri, nampak begitu baik. Polisi-polisi yang dikemukakan oleh kerajaan seperti moratorium umpamanya banyak mengembirakan, termasuk kami pun sebenarnya suka kalau boleh mahu lagi moratorium itu disambung. Dan juga package-package yang menarik yang ditawarkan kepada rakyat. Tetapi kita lihat selepas beberapa bulan, disebabkan polisi-polisi yang begitu baik ini, imej Perdana Menteri nampak meningkat. Sokongan rakyat terhadap Parti Bersatu ini nampak mungkin mereka boleh bersaing dari sudut politik ni, maka ini mungkin membimbangkan UMNO. Kerana UMNO walaupun mereka majoriti dalam kerajaan ini, tetapi seolah-olah pengawalan kerajaan itu tidak pada mereka. Jadi ada kemungkinan mereka merasakan bahawa satu masa Bersatu boleh menyaingi mereka. Maka kemeluk yang berlaku ini, yang tidak kesudah ini, yang menjadi mangsa adalah rakyat. Maka barangkali rakyat merasa jemu, merasa menyampah, itu sesuatu yang kita tidak boleh salahkan mereka. Sama-sama ahli politik yang patut pertimbangkan keadaan ini. Saya teringat Dr. Azmi, titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ketika merasmikan persidangan parlimen baru-baru ini. Baginda menyebut bahawa adalah sesuatu yang amat mendukacitakan kalau gajah sama gajah bertarung, yang menjadi mangsa ialah kancil yang berada di tengah-tengah. Jadi apakah situasi itu boleh berlaku sebenarnya ataupun sedang berlaku? Bukan saja titah Baginda Yang Pertuan Agong, tapi titah Sultan Nazrin juga semasa kemelut di Perak itu adalah itu dikatakan naluri rakyat sebenarnya yang melihat percaturan politik ini. Kerana yang membuat keputusan ini adalah ahli parlimen. Saya tak pasti sama ada mereka bertanya dengan kawasan mereka, adakah itu yang dimahukan oleh kawasan mereka. Saya pasti itu tidak ditanya. Jadi pada ketika ini rakyat hanya memerhati sahaja. Tapi masalahnya pilihan raya umum tak dapat dijalankan pada ketika ini. Saya masih berpegang kepada dasar bahawa jikalau pandemik itu dalam keadaan sekarang, sepatutnya ianya tidak dilangsungkan pilihan raya. Dan seperti kata Dr. Mazlan tadi, UMNO pada ketika ini adalah mereka merasakan mereka berada dalam keadaan yang kuat dan berdasarkan pilihan raya kecil. Tapi kita kena ingat keputusan pilihan raya kecil yang terbaru 2-3 yang terbaru ini adalah dengan PAS, dengan bantuan PAS dan juga sikit Bersatu. Tapi itu dia katakan kekuatan itu adalah bergantung kepada di mana kedudukan PAS sebenarnya. Jadi sebab itu dikatakan bahawa strategi untuk memaksa pilihan raya diadakan, tapi sebenarnya
tidak ada lagi dasar rasmi daripada UMNO itu sendiri bahawa mereka mahu parlimen itu dibubarkan. Cuma kita ni pandai-pandai membuat andaian itu saja. Bahawa UMNO mahukan pilihan raya diadakan kerana melihatkan apa yang berlaku. Tapi itu pandangan yang dilontarkan oleh Datuk Ahmad Zaslan ketika meletakkan jawatan. Dia memberi condition, syarat bahawa parlimen harus dibubarkan dan pilihan raya umum harus diadakan. Saya membaca itu adalah kenyataan daripada Datuk Ahmad Maslan. Bukan kenyataan rasmi UMNO. Walaupun beliau pada ketika ini adalah Setiausaha Agung Barisan Nasional dan juga UMNO. Tapi ada juga dia menyatakan, ada juga tokoh yang mengatakan, saya tahu Azmi tak akan sokong kalau PRU diadakan dalam situasi sekarang ini. Tetapi ada tokoh yang mengatakan, vaksin kita dah ada, apa kita nak risau, jadi pilihan raya umum boleh diadakan. Tak ada. Vaksin itu, yelah, kita vaksin di kalangan negara ASEAN kita yang terbelakang sekali. Februari ini baru 1 juta. 1 juta diberikan pada frontliner. Syakawi sukalah sebab dia frontliner, media frontliner. Tapi kita macam orang biasa ni, entah bila dapat pun tak tahu. Betul. Jadi ini dia katakan, vaksin itu bukan seperti kata Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham, bukan pasport. Vaksin itu adalah SOP tetap kekal juga. Jadi menyatakan, saya tak tahu siapa yang menyatakan kenyataan bahawa kita dah ada vaksin, boleh diadakan PRU, itu salah, tak betul. Bukan saja tak betul, dia boleh mengelirukan rakyat. Jadi harapannya Dr. Syakawi boleh membetulkan kepada yang individu yang menyatakan tersebut. InsyaAllah. Mengelirukan. Banyak kenyataan Dr. Mazlan yang mengelirukan, dan ianya yang menjadi mangsa ialah kita lah, sebagai rakyat biasa yang tak ada kuasa. Tetapi apakah Dr. Mazlan melihat bahawa mungkin keputusan yang akan dibuat selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO malam ini dan juga Majlis Tertinggi Bersatu mungkin akhirnya akan dapat menemukan satu titik persamaan dan juga penyelesaian yang memanfaatkan semua pihak? Ya, ada kemungkinan selepas mesyuarat malam ini Majlis Tertinggi UMNO dan juga Majlis Mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu, walaupun dalam situasi kita nampak terkecoh bahawa UMNO dengan Bersatu sekarang sedang bergasak, tidak mustahil mungkin boleh melahirkan satu keputusan yang akan dapat menyelesaikan perbezaan sekurang-kurangnya untuk tempoh ini. Kerana desakan-desakan UMNO ni bukan baru. Malah kita lihat beberapa kali sudah mereka akan tidak memberi sokongan bersyarat sebab akhirnya menyokong juga. Seperti yang Prof sebut tadi, Prof menjagakan status quo akan kekal. Pada saya itu juga kemungkinan besar sesuatu yang kita tidak jangka mungkin ada solusi penyelesaian. Kerana ahli politik ni tingkah laku mereka ni walaupun mereka bergasak, tapi pada masa yang sama mereka juga pakar dalam membuat perundingan-perundingan. Apakah krisis yang berlaku ini Dr. Azmi memberi gambaran bahawa Melayu ini sebenarnya susah nak bersatu? Itu yang dimainkan dalam media sosial di luar sana. Jadi pandangan peribadi anda? Ya, memang betul sekali. Kerana begitu jelas sekali model Perikatan Nasional iaitu Bersatu, PAS dengan UMNO itu boleh memberi satu kekuatan yang dikatakan begitu hebat sekali. Tetapi sayang seribu kali sayang, ahli politik tetap ahli politik, mereka mempunyai pemikiran yang berbeza, dan selalu saya cakap kat pelajar saya, jangan berfikir macam orang politik. Sebabnya Syakawi adalah orang politik, dia fikir short term, iaitu bila PRU. Tapi kita sebagai rakyat ataupun sebagai penjawat awam perlu berfikir jangka panjang. Jadi ini dikatakan bahawa memang agak merunsingkan. Dan kalau kita lihat media-media antarabangsa, mereka begitu kagum dengan kemelut yang berlaku ini. Dan saya gunakan ungkapan kagum itu ungkapan yang diplomatik sekali. Sepatutnya tak berlaku begitu jelas sekali, tapi ini tak dapat dicapai hasratnya. Kalau Syakawi tanya siapa nak dibersalahkan, saya senang aja, orang politik ni salah. Sebab mereka memikirkan agenda parti masing-masing. Agaknya masanya sudah sampai, agaknya Dr. Azmi lah, kita selalu membangkitkan tentang isu ini. Mungkin the young generation ataupun generasi muda sekarang ni sudah seharusnya lah sedar dan kembali ataupun
mengambil alih sebenarnya kepimpinan politik ini, kerana itu mungkin boleh memberi perubahan kepada senario politik di negara kita. Itu yang banyak dimainkan. Ya, sepatutnya itu berlaku. Tapi terutama sekali dalam UMNO, dia mementingkan hierarki. Itu masalahnya berbanding dengan parti-parti lain. Memang kita mahu melihatkan bukannya orang muda, tapi darah baru. Darah baru. Maknanya kalau Syakawi lah jadi calon, itu dikatakan sebagai darah baru. Sebab sebelum ni tidak pernah terlibat dalam politik. Itu yang kita mahukan. Sebab gandingan antara muda dan yang berpengalaman itu amat diperlukan. Okey, ada 2 minit lagi. Apa ni, Dr. Mazlan, harapan doktor sendirilah tentang krisis yang sedang berlaku ketika ini. Ya, kita sebagai pemerhati ni, kita juga tidak terlepas daripada kebimbangan. Kerana pertarungan ahli-ahli politik ini sesama mereka, kesan tu bukan pada mereka saja, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang paling getir adalah orang-orang yang berada di hierarki bawahan, orang yang kurang. Hari ini selepas pandemik COVID-19, mereka hilang pekerjaan, sukar mencari mata pencarian. Kita mengharap, kita berdoa supaya politik di Malaysia ini akan kembali jernih, dan ahli-ahli politik mungkin mereka boleh duduk bersama berbincang. Apa salahnya kalau boleh wujudkan kerajaan rakyat, kerajaan perpaduan, kerajaan yang bekerjasama antara satu sama lain. Saya rasa itu tidak salah sekiranya dilaksanakan dalam negara kita. Okey, 1 minit. Apa ni, Azmi? Saya kagum dengan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin, walaupun ada tekanan kiri, kanan, depan, belakang, beliau masih dikatakan berusaha untuk menguruskan tadbir negara. Jadi harapan saya lah, sebagai orang yang dah pencen, Dr. Mazlan dia lama lagi nak pencen, berilah peluang kerajaan untuk mengurus tadbir negara sehingga kita menjadi stabil. Itu harapannya lah. Jadi sebab saya dah pencen, saya boleh cakap. Dr. Mazlan dia amat berhati-hati malam ni. Jarang saya dengar dia berhati-hati. Tapi harapan itu dikatakan amat diperlukan supaya kendurkan permainan politik, percaturan politik, urus tadbir negara yang paling penting. Baik, terima kasih kepada Dr. Azmi Hassan, terima kasih kepada Dr. Mazlan Ali kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Jadi sebagai rakyat biasa, kita tunggulah apa sebenarnya keputusan yang akan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang sedang berlangsung ketika ini, dan kita juga ingin menunggu apakah keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu yang juga berlangsung pada masa yang sama. Jadi seperti apa yang diharapkan oleh kedua-dua tetamu saya, dan itu juga sebenarnya harapan rakyat Malaysia. Dan kita petik sekali lagi apa yang disebut oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kita tidak mahu gajah sama gajah bertarung, yang menjadi mangsa ialah pelandu, dan pelandu itu ialah kita, dan kita adalah rakyat Malaysia. Jumpa lagi dalam Ruang Bicara.